Hello, Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast Kopi Talk Studio untuk episod kita yang ke-14. 14, betul. Alhamdulillah. Dan minggu ni, menariknya, kita tak ada Adli sebab Adli dia tak dapat datang Asin. Itulah tu aku. Aduh, dia last minute tak dapat Tak datang. apalah. Walaupun dia tak ada, kita berdua jalan je. Tapi minggu ni kita ada kita ada podcast. Kita ada guest minggu ni. Ya betul, ada guest. Cuma kalau nak tahu siapa guest kita, jangan mana-mana. Teruskan dengarkan dan melihat Kopi Talk Studio. Ya. Okay, hi guys. Welcome back to podcast Kopi Talk Studio. Untuk part yang pertama ni, anda sedang bersama dengan saya, Wan. Dan saya Ucin. Ya, jadi Sin, minggu ni kita minta guest kita. Ya betul. Kita minta terus lah. guest. Okay. So, Boleh kenalkan diri? Okay. tangan sini. Mana ni? Yang ni. Okay, I'm Amir and I'm 23. Just finished my degree. I'm doing my internship right now and yeah, that's it. Degree Degree. 23. Ami matrix Tak, diploma. Diploma. Terus pergi degree. Sekejap je sebab ada credit transfer. Degree 23, Mat. Kita ni. Kita sibuk diploma lagi. Kau tak apa diploma? Ha? Habis aku ni. InsyaAllah. Ada perniagaan sendiri. Jadi, Mei, apa yang tadi? Yang kita bincangkan dekat WhatsApp tu macam mana kenalkan diri ya? Okey. Macam mana perjalanan kisah hidup Amir? So far as my childhood is quite difficult because I have a divorced parents. So it's not that difficult for me lah because I'm the second child in the family. So my sister selalunya macam take care of me, arrange everything for me lah, macam all the stuff I needed semua tu. And a lot of stuff happened when I was a child. But I have my sister, which was my emotional support system. Okay. And when I was in high school, it was kind of difficult because my mom keeps on marrying a new partner, Okay. which is a bit problematic for me and my sister. And it was kind of traumatizing juga lah because my ex-stepfather was kind of abusive towards my mom and my sister and me lah. Macam tu. Masa tu, I think, sekolah rendah. Sekolah rendah. Waktu mengalami tu sekolah rendah. Yeah, around 11, 12 sampai 11, form 12, 1 lah macam tu. And sorry for asking sebab nak tanya macam daripada you divorcee parents kan, you cerai. Ya tahu. Tak tahu kawan aku cakap tak tahu kan. Aku tahu. Okay, macam bila dah melalui divorcee parents ni, sejak bila? Means daripada you dah lahir ke macam mana? Me and my mom and my father dah cerai. I don't remember, tapi around sekolah rendah jugalah. Maybe when I was Darjah 6 lah. Ke darjah 5? no, darjah 3 or 4 macam tu kot. 3 or 4. And Macam then tu lah. Tak ingat sangat lah, tapi dah lama dah. few years after that, lepas tu your mom kahwin My new partner. first stepfather was on akhir tahun when I was 11. Oh, And then dia okay. kahwin on masa I 12. And then cerai because very, very problematic. Very, very abusive. So macam tak boleh lah macam tu. Okay, faham. Susah juga kan. Kita agak kesian. Cuma kan satu, Meh. Macam, okay, kita dekat viewer dan juga ada antara macam kita orang ni. Kalau boleh kan, rojak sikit bahasa Melayu, Meh. Boleh. Sebab kita orang kita orang pandang tadi mengharapkan, I macam mengharapkan tolonglah ada subtitle kat bawah ni. I still faham. Cuma I rasa macam Musin dia nak masuk tapi dia tak tahu macam mana lepas tu viewer kita kan. Boleh rojak, okay. Kalau rojak cantik sikit insyaAllah. And then diorang cerai. Aha. My mom dia kahwin Dekat sikit mic tu. dia kahwin dengan my second stepfather masa form 4 kot. Form 4, form 5, form 4 kot. Oh. Tak ada jauh And then jarak dia. dengan ayah tiri tu, my mom ada anak lah. So adik I sekarang ni, sekarang umur dia 7 tahun.
Tu pun problematic juga, abusive. Uish. Dia sampai cakap anak dia, sebab my mom Pakistani. Aha. Macam, she's not that dark. She's not. Your mom Pakistani? Uh, Oh, okay. This is quite interesting. Sebab, okay, Tapi, sorry for interrupt. Not my mom Pakistani, my grandparents lah. Grandparents. Dia Cuma pindah ke sini. but keturunan tu still Pakistani lah. Okay, dia quite interesting sebab kita orang punya guest episode ke-11, which is kawan kita orang, dia a Pakistani. Oh really? Dia punya mak dan ayah dia was a Pakistani. Oh, interesting. And so that's okay. Keep continue. Macam tu Just lah. tu je. And then masa adik I lahir tu, when I was, wait. Betul lah, masa Form 4 diorang, awal Form 4 kot diorang kahwin. Then my adik lahir around late, middle of, apa 2017. 2017. 17. Start dia lahir time tu. And then ayah tiri I tu macam cakap lah macam-macam dekat anak dia tu. Oh, Anak okay. dia. Tapi dia cakap macam-macam. Such as, kenapa dia ni hitam? Okay, I see. Macam, dia cakap lah macam, kenapa aku dapat anak macam K word? Oh, okay. okay. What the fuck, sial. Babi, jauh. That is really kurang ajar lah. Kurang ajar gila kan. Dia kurang cakap ajar. anak dia sendiri. Ajar. Member sendiri, sial. Lepas tu, I ingat lagi masa, I tengah tuition kot time tu, Form 5. Form 4 kot. Form 4 kot. Macam tu lah. Tengah tuition. Form 5. Lepas tu masa tu I kat Seremban dengan kakak I. Mak I dekat KL dengan husband dia tu. Ex-husband dia tu. And kakak I call, cakap lah, aku kat mana? Lepas tu aku cakap lah, aku kat tuition. Kenapa? Lepas tu dia kata, Umi kat hospital. Lepas tu aku cakap kenapa? Lepas tu cakap lah, tulang Umi patah. Oh. Sebab dia pijak. My mom snack. Oh. Lepas tu budak tu kan baby lagi time tu. Lepas tu dia maki-maki budak tu. Kesian lah kan budak tu kan. Macam tu. Lepas tu dah cerai. Dia macam benda ni effect kat me and my sister jugalah. Sebab me and my sister je ada yang ada dengan my mom all the time lah macam tu. Lepas tu dah cerai. Tak tahu kenapa ayah si apa tu ex-husband my mom tu nak jumpa sangat anak dia. Padahal dia dah cakap dah macam-macam about anak dia ni kan. Macam pelik. Macam tu. Lepas tu my mom remarry the third one Air Force awal tahun ni. Oh, awal tahun ni? Tapi yang ni better. Which is good for her lah macam tu. Ya. So maknanya you dan kakak you melalui satu fasa kanak-kanak. You dengan kakak you jarak gap umur tu berapa tahun? Beza 2 tahun je. 2 tahun je. So my memang sister is 25. Oh, so memang melalui satu fasa yang quite dark juga lah kan. Sebab melalui divorce parents and then berkahwin stepfather 2 orang. 3 kali. Yang agak abusive. So macam mana dalam keadaan abusive tu? Did you try to untuk contact someone minta tolong ke ada tak? Masa tu I was masa tu early high school lah kot. Mula high school kan. So masa tu I tak adalah phone tapi macam basic things lah kan. Okay. Basic phones macam like macam tu. And masa tu ayah I dengan mak I time tu okay je. Dia macam dia okay je sampai sekarang kan. And then ayah I time tu dia kerja dekat South Africa. Sebab dia offshore. Okay. So time tu dapat call bagi tahulah kan semua apa jadi semua kan. Masa tu kita orang tempat macam me and my family pindah lah macam house after house sebab ayah tak bagi duduk rumah sekarang ni sebab yelah ex-husband my mom kan duduk sini kan sebab that is my house and my sister house. Lepas tu dapat call ayah I macam marah lah kan, terpaksa call my cousin belah my mom duduk dekat area sini juga.
Lepas tu diorang datang ambil lah semua, pergi report polis semua. Lepas tu lelaki tu tak datang. Takut lah kan. Macam Ya. adalah try to call. Mostly my relative lah kan. Cousin semua tu. And then banyak lah jadi with my first stepfather tu, ex stepfather tu juga. Wah, boleh share apa Contoh ni macam antaranya tu? masa tu sekolah rendah. Okay. My ex stepfather ambil sekolah. Aha. And then time tu hujan biasa je macam apa renai. Okay, gerimis. Rebas. Something like that. Rebas, okay. Okay, lepas tu time tu kereta dekat je. Sejak I jalan je lah kan masuk kereta. Dia pegang payung time tu. Lepas tu I jalan je lah dekat je pun kereta kan. Lepas tu tak tahu apa dia bagi tahu mak I time tu. Time tu I tengah mandi. Lepas tu mak I suruh buka pintu. Mak I libas I guna Kita faham. getah pipe tu. So, macam tu lah. Lepas tu adalah juga masa dekat rumah baru tu. Time tu baru beli barang, baru balik kan. Lepas tu tak tahu benda tu dia memekak kan. And then dia masuk bilik I. Lepas tu dia cekik I. Ush. Macam tu. Ush. Lepas tu time tu I tak bagi tahu ayah I apa-apa. Lepas tu lepas a year kot baru I bagi tahu ayah I semua. So dia macam marah lah kenapa I tak bagi tahu semua kan. So macam tu lah. Tapi yang ayah adik I ni dia tak berani buat apa-apa lah. Sebab time tu I dah macam cukup simpan. So I macam lepaskan je. Oh, memang dah tak So nak. I ni jenis macam kalau I marah I diam je. Okay, So faham. kalau orang betul-betul macam buat kakak I ke apa ke, I marah lah. Ada satu masa tu raya tak ingat lah tahun berapa kan. Masa tu dia orang still married. And masa tu kita orang tengah pack barang tau nak pergi rumah nenek I. Nenek I kat sini je. Ya, ya. Lepas tu dia minum air kot. Dia minum cawan kan. Lepas cawan kecil tu je. Lepas tu kata kenapa nak basuh pula. Aku dah basuh banyak benda dah semua. Macam berkira. Lepas tu mak I suruh letak bag baby tu dalam kereta kan. Lepas tu kata asal aku pula kena letak ni semua. Anak kau kan. What the fuck? Sial jawapan dia. Lepas tu dia dah bising-bising macam tu kan. Kakak I beritahu I semua. Tapi jerit lah satu rumah tu. Cuma kau tak nak buat, kau tak payahlah buat. Tak payah memekak dalam rumah ni semua. Lepas tu dia diam. Nanti kita orang pergi. Esok tu hari raya tu dia minta maaf kat I dengan kakak I semua. Macam tu lah. Macam tak lah, perangai dia pelik. Dia kerja TUDM. TUDM? Ush. Lepas tu kan dia selalu cakap macam anak kau ni K lah, anak kau ni K. Dia kahwin dengan mamak sekarang. Dia salah. Karma for him. Karma tu. Itulah kau. Tak lah, maybe dia suka orang yang ada mix. Tapi dia rasa macam Melayu is superior. Yo, what the fuck siap? Pelik. Dia macam pelik. Dia tak Betul. Okay, sebab you punya adik, dia boleh cakap like a cave. Tapi adik I tak ada pun muka macam mak I dengan kakak I. Pakistani people. Macam biasalah masa baby kan muka macam lain sikit. Dah besar lain that's lah normal. kan. Betul. Macam masalah kau ni. Tapi dia boleh kahwin dengan mamak. Like apa siap? Betul kata karma tu kan. Kalau kau nak Kita hina lagi. kahwin lah dengan Melayu putih tu. Ya, betul. Macam tu lah, pelik lah dia tu. Okay, aku tak boleh brain gitu sen lagi tu. But okay, macam kan you ada two abusive stepfather kan. What happened to them? Means ada tak macam usaha polis nak pergi tahan dia orang ke? Yang first tu lah. Yang first tu je? Yang second tu I tak ingat lah mak I buat report polis ke tak. Tak ingat. Tapi yang first tu lah. Yang banyak impact sikit. Okay, faham. Sebab yang second tu macam tak terlalu lama. Yang second tu dia tak terlalu lama. Lepas tu tak terlalu macam banyak benda jadi. Sebab yelah dia kan TUDM. So macam adalah dia pergi tempat-tempat semua. Tak selalu dengan kita orang lah macam tu. Okay, faham. So sekarang ni semua dah going back to normal and you found a new stepfather lah? It's
going back to normal because back then macam my mom dia ada macam mental illness tapi dia tak nak percaya dia ada. Macam that is a problem jugalah Ya, 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 untuk betul. kita orang. Macam me and my sister pun dapat benda tu from my mom. Sebab contoh ni macam jadi apa-apa dengan kita orang punya itinerary tu, Aha. my mom ni jenis macam dia lepas kat siapa-siapa yang ada dengan dia. Oh. Macam contohnya kita orang lah, me and my Faham. sister. Betul, Ya, betul. macam tu. Memang selalu akan jadi macam tu lah. So kalau my sister tu paling teruk sikit dia punya mental illness. Macam ada PTSD. Macam PTSD. contohnya macam orang jerit-jerit kat dia kan. Macam dia tak boleh dengar orang jerit-jerit Oh, she terus start jadi to remember bad mood. all those things semua macam lah. tu. Dia macam cerita yang ni, yang Shazzy Sam. Yang ni? Ada satu cerita Shazzy Sam tu. Dia, mak dia yang dera dia. Tapi bila bini dia bercakap dengan dia, dia ingat bini dia tu yang dera dia. Dia ada macam, dia flashback, kuat macam flashback. PTSD lebih kurang macam tu lah. Dan PTSD ni mostly yang kena, mostlynya adalah daripada golongan veteran Betul. perang dunia kan. Dia macam kalau war kan, dia macam jadi trauma dengan ya. bunyi Oh, semua tu. okay. Faham. Macam tu. So Mei, sekarang ni macam mana keadaan Mei? So far so good because life is actually getting better for me. Macam for the first time lah, I rasa macam happy. Sebab dulu macam masa sekolah semua lain. Lepas tu masa I belajar kat Shah Alam pun a bit problematic lah for myself. Macam tu. Tapi sekarang it's better lah. Macam dah normal, dah slow, dah better. Faham. Alhamdulillah dia dah balik-balik. Dia means dia dah dapat the real life lah. Macam mana yang dia deserve untuk dapat kan. First time lah I rasa macam life tu okay. Okay. Selama 22 tahun lah ke? 22 lah. 22 tahun ya, 22. Sebab 23 dah 23 baru- dah okay lah. Macam ya. tu. So, kira 22 tu kira lama juga tu lah. lama. Lama. Lama, sangat lama. Itu kalau jadi kau macam mana tu? Okay, kalau jadi kat aku, insyaAllah aku tak ada kat sini. Podcast ni tak ada. Sama lah. Mungkin kita dah ada hanya tempat lain kot. Mungkin lah. So untuk Amir dengan kakak dia, dengan mak dia, a really strong person lah. Betul. Dia memang kuat gila lah. Tak semua orang mampu lalui apa yang dia dia boleh lalui kan. Betul. Tapi I rasa lah my mom dapat that kind of attitude and personality dia tu daripada nenek I juga. Nenek I tu jenis macam tu jugalah. Macam dia sama macam my mom. Tapi dulu dia kena dengan mak dia lah macam tu. Okay. Faham. Mungkin nenek tu ajar anak dia, so anak dia Ya. lebih kurang macam tu lah. Aku faham. Aku faham maksud kau Shin. Sabar Shin. Jangan risau Shin. Relax Shin. Macam turun lah macam tu. Ya, ada keturunan semua. Tapi I ni jenis macam pendiam. I ikut ayah I. Macam kalau ada problem ke apa, I diam. I fikir dulu macam mana nak buat. Kalau kena marah ke apa, diam je. Kalau I marah pun, I diam je. Macam tak ada orang pernah lagi tengok I marah macam mana. Kecuali kakak I lah macam tu. Okay. Faham. Cuma macam you kan jumpa abusive father ni kan. Is there any scars yang ditinggalkan sampai hari ni masih ada lagi kesan? Untuk my sister ada lah kot. Tapi untuk I tak. Sebab kalau macam problem tu bukan problem I tak kisah. Okay, faham. Kira dia tak ada pukul-pukul you ke, tak ada kan? Dia ada time tu je lah yang masa I rasa macam trauma sikit. Lepas tu I tak ada, I tak ingat. Sebab benda tu bukan masalah yang I boleh ubah. Okay, faham. Dah jadilah macam tu. So bukan problem I lah macam tu. Dia macam Part is okay, part. Tapi pas is pas, memang tak nak ingat lah. kalau betul-betul even bukan problem tu problem I, dia kacau adik I ke, mak I ke, kakak I ke, tu jadi problem I lah macam tu. Okay, faham. Kalau dia orang boleh handle sendiri, dia orang handle sendiri lah. Ya, betul. Sebab kalau kita okay. But once dia kacau family, Ya. oh no. Itu kuat orang kata. Arwah.
Tak adalah arwah. Kalau arwah tu, itu bapak itu gila kau. Cuma tu lah. Cuma kita dah melalui masa silam kan. Lepas yang quite dark for you. Dan ni first time kita orang dengar satu kisah yang sangat lain. Sebelum ni semua kisah yang Huha-huha. wah kita boleh gelak ni agak wow juga lah. Serius juga lah benda ni. Cuma bila you pergi belajar, duduk dah masuk ke zaman belajar kan. You ada tak macam susah nak berkawan ke apa ke? Oh no. Sebab I jenis yang macam tak tahu lah macam nak cakap kan. Tapi masa sekolah I ni introvert lah. Okay. Macam yelah selalu kena bully. Biasalah tu kan. Lepas tu start form 4, form 5 tu adalah belajar sikit macam mana nak jaga diri sendiri kan macam tu. Lepas tu start belajar tu time diploma tu COVID. Macam duduk rumah selalu. So masa degree lah baru masuk campus macam tu. So time tu tak adalah take time sangat. I ni jenis yang boleh baca orang. Kalau orang tu okay dengan I kawan dengan dia. Macam borak. Okay, faham. Tapi mostly kawan-kawan I kat sana semua bukan classmate. Macam dia luar-luar semua. Kan luar lah macam kenal-kenal dekat cafe Kenalan bawah campus ke, semua tu. restoran ke, Okay, macam tu. faham. Sebab usually lah tempat I belajar tu orang belagak-belagak. So macam tak suka. Okay, Tak suka faham. orang belagak. Apa ah? Apa belagak siang kau? Sabar jangan marah dah. Tak, dia boleh jadi macam aku. Sebab orang ingat aku belagak bila jalan daripada jauh macam belagak. Tengok, betul pun. Tapi sebenarnya aku rabun. So macam I was trying to focus dekat something. So bila dia orang panggil, who's there? Dia macam tu lah. Tapi adalah juga even my friend yang sekarang kan rapat ni daripada campus tu dia orang cakap I have a bitch face, resting bitch face. Faham tak bitch face? Apa tu? Dia aduh Macam wahai Allah. orang ingat kau carry macam tu. Kau padahal muka kau biasa je. Muka kau macam tu asal tu macam tu. Faham kan? Resting bitch face kan? Macam kau bitch. Macam dia sombong lah. Ya, that's true. Dia orang tanya lah kenapa muka you macam tu. Pasal saya cakap lah oh ya ke? Tak ada pun. Pasal macam just kalau tak, sebab I selalu kalau jalan kat kampus tu pakai AirPods saya. So macam tak adalah nak tengok orang ke nak tegur orang. Macam awkward lah tiba-tiba nak tegur orang kan. Okay, faham. Pasal macam jalan pergi kelas balik. Lepas tu dia cakap lah I dulu ingat you apa ni kerek tu macam tu. Oh ya ke? Tapi I okay je. Macam I'm very friendly lah kalau orang tu dah kenal. Maybe sebab dia tak kenal lagi kot. Betul-betul. Lah jangan don't judge book by its cover lah. Syah. Yes. You know cover? Cover is cover. Cover is cover. Book is book. Okay, tak apa. Kita akan teruskan dengan part yang kedua selepas ni. InsyaAllah. Kita dah dengar kisah silam dia yang quite dark. Mungkin lepas ni kita dengar pengalaman pahit manis dia. Dan mungkin juga Amin ni pernah melalui fasa percintaan. Mana tahu? Kan? Okay, so kita jangan ke mana-mana. Teruskan Ya. part kedua selepas ni. Let's go.